apa yang dia sampaikan tu, dia punya team is about 200 something, bermakna dia ni berpangkat gold. Okay, dia belum diamond lagi ni. Dia masih berpangkat gold. So dia kata dia bila capai diamond, dia tidak akan masuk dalam Zoom meeting syarikat ni. Okay, dia tidak akan bagi sharing. Dia tidak akan sharing macam dia buat sekarang ni, kan? Sebab apa? Bila capai diamond itu, dia akan bagi peluang orang lain pula yang sharing strategi dan sebagainya. So dia akan guna masa dia tu untuk melahirkan leader-leader. Okay, melahirkan leader-leader. So apa yang tuan-tuan tengok dalam video-video syarikat seperti ini video training tu lah. Ini sesi training. Dan trainer-trainer ni kebanyakannya belum sampai diamond, belum. Mereka bukan berpangkat diamond. So ada di antaranya mereka ni baru gold, ada baru platinum, okay. Jadi contoh yang ini mereka ni belum pun diamond. Jadi kita lihat diamond tidak masuk dalam training ini, okay. Yang dijemput masuk adalah orang-orang yang tengah naik, macam mereka lah tengah naik kan. Mereka tengah naik nak capai platinum dan nak capai diamond tu, okay. So itu tuan-tuan kena faham, mereka ni belum diamond. Dan dia cakap di sini terus terang, dia kata kalau kami suami isteri dia tu capai diamond, mereka tidak akan muncul di sini, okay. Mereka akan sibuk dengan membina tim, melahirkan leader-leader di bawah tim mereka lah, ya. Sebab ini kan bila bercakap di sini kan untuk semua kan, bukan untuk tim dia, ini untuk semua. Itulah apa dia kata tadi tu. So perkara lain dia kata di sini, kita punya kejayaan dalam bisnes live good terletak di tangan kita, bukan your upline. Okay, kejayaan kita itu di tangan kita, bukan your upline, ya. Upline bantu ke tidak bantu ke, it doesn't matter. Tidak kira upline nak bantu ke tidak bantu ke, tidak kisah. Yang penting adalah diri sendiri itu. Okay. Macam dia ni tuan-tuan, dia ada upline, tapi upline dengan dia ni tidak ada connection. Upline dia tidak bantu apa-apa pun. Kan? Dia berterima kasih lah kerana upline dia tu yang ajak dia masuk dan dia masuk. Tapi upline-nya tidak ada apa-apa pun bantu dia. Dari segi ilmu ke, dari segi apa ke, tidak ada. Dia bergerak sendiri dengan suami isteri dia itulah. Okay? Sebab dia ada orang yang berpendirian bahawa kalau nak berjaya, kita kena ambil tanggungjawab. Ambil tanggungjawab untuk belajar dan sebagainya. Take action, buat aktiviti. Tidak kisah upline tu. Kan? Tidak kisah upline tu. Kalau dia bagi ilmu, thank you very much. But ilmu tu boleh diperolehi dari pelbagai sumber, bukan saja daripada upline. Okay, so satu perkongsian yang bagus tuan-tuan. Kalau nak berjaya, ambil responsibility. Kejayaan itu di tangan sendiri. Okay, kejayaan kita tu di tangan sendiri. Banyak mana pun tuan-tuan punya upline punya bantuan ke apa ke, kalau tuan-tuan tidak take action, tidak ada gunanya.
tuan-tuan tidak akan berjaya. Kan? Upline mungkin berjaya, tapi tuan-tuan boleh jadi tidak berjaya karena tuan-tuan tidak take action. So maknanya bukan upline, diri sendiri itulah yang menentukan tuan-tuan berjaya atau tidak. Is in your hand. Okay, jadi perlukan masa, tuan-tuan. Kita nak buat bisnes kerana kita nak bebas kewangan itu. Satu masa kita nak bebas kewangan. So dia kata, one day in the future, kita tidak perlu lagi berikan masa untuk kerja-kerja di dalam Livegood, tapi kita mendapat income yang berterusan. Itu yang kita nak, ya, buat 2, 3, 4 tahun, 5 tahun. After that, walaupun kita tidak curahkan masa tenaga kita, kita tetap sudah ada income yang pasif. Income pasif itulah yang kita nak di dalam Livegood. So kita curahkan maybe 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. After that, kita boleh retire lah, tuan-tuan. Retire young, retire rich. Okay, bagi mereka yang masih umur muda lah. 3-4 tahun itu tidak lama kan. Buat kerja 3-4 tahun, lepas tu retire young. Itulah yang boleh kita capai di dalam Livegood ini. Jangan fikir buat bisnes ini 1-2 bulan. Bisnes ini bukan 1-2 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aku punya tim tidak berapa jalan, aku stop lah. Bukan itu cara buat bisnes Livegood. Livegood kita buat 3, 4, 5 tahun. Dah 3, 4, 5 tahun dah ada income maybe 20,000, maybe 30,000. Okay. 20,000, 30,000 dolar, bukan ringgit. Okay. Itu yang kita nak. Satu pendapatan yang besar. Okay, apa dia kata ni ialah fokus. Fokus. So, bila kita buat bisnes Livegood ni, bermakna dia kata focus on Livegood. Okay. Focus on Livegood. Curahkan tenaga itu sepenuhnya kepada Livegood. Okay, yang dikata ni buat goals, buat perancangan, buat matlamat, okay, yang logik lah, ya, yang logik, excitable maksudnya yang tuan-tuan rasa excited, tetapi mestilah disesuaikan dengan masanya itu, ya, biar dia masuk akal lah, masuk logik di akal. Okay, jadi perlu kita buat satu target dalam bisnes. Tetapi bila kita buat target tu, biarlah dia logik dari segi akal. Okay, sharing dia ni pasal hidup dia lah, ya. Dia punya hidup ini terumbang ambing juga. Jadi bila dia join Livegood, kehidupan dia menjadi okey lah, ya. Dia ni dah bercerai, tuan. Dia dah bercerai, ada anak. Okay. So bila dia buat Livegood ini, so dari segi financial dia dah naik. So dia dapat bantu keluarga dia, dapat bantu anak-anak dia. Okay. Dia dapat beli rumah dan sebagainya. So dia punya kehidupan bertambah bagus, bertambah baik, ya. Jadi dia bersyukurlah dengan Livegood ni. Dan dia kata dalam bisnes kita ni kita perlu ada wawasan hidup, ya. Jadi kita kena nampak sampai ke 2-3 tahun ke depan, kita kena ada wawasan itu. So apa yang kita buat hari ini, kita nak benda itu ada impaknya pada 3, 4 tahun, 5 tahun akan datang, ya. Jadi bekerja keras sekarang untuk masa depan yang lebih bagus. Okay, saya ringkasnya macam itulah. Okay, apa yang dia kata ni, ya, dia ada 2 kategori. Dalam kita nak membesarkan network kita ni, kita perlukan leaders dalam network kita. Okay. So dia ada 2 kategori leaders. Satu ialah leaders yang kita cipta. Leaders yang kita cipta daripada bukan leader kepada leader. Kita develop dia. Kita yang membina dia.
kita yang bentuk dia. Dan itu perlukan masa yang panjang. Kan? Orang biasa-biasa kita nak jadikan dia leader. So dia perlukan masa dan tenaga yang banyak kita kena curahkan untuk bentuk leader seperti itu. Itu mesti ada tuh. Dan itu mesti kita buat. Okay? Orang-orang baru yang join, yang belum ada pengalaman dalam bidang network marketing, jadi kita kena bina dia, kita kena bentuk dia. Sehinggalah dia menjadi leader. Prosesnya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maybe 5 tahun. Proses nak menjadi leader tu. No, cara kedua ialah leaders yang sudah leaders. Leaders yang sudah leaders. Okay. Bermakna mereka tu sudah ada ciri-ciri leaders itu. Sudah pun dikategorikan sebagai seorang leader. Jadi mereka itu cuma di lain syarikat. Di lain syarikat lah. Okay, jadi macam mana nak identify, macam mana nak tahu orang tu leader atau tidak? Macam mana kita nak tarik orang itu ini leader ni. Jadi kita nak tarik dia masuk dalam network kita itu. Okay, jadi ini yang dijelaskan tu. Salah satunya orang itu mestilah mempunyai IQ yang bagus lah, mempunyai otak yang bagus lah. Okay. Dia senang nak sampaikan sesuatu. Mudah dia nak sampaikan sesuatu. Mudah dia belajar dan faham benda tu dan dia boleh sampaikan kepada orang. Itu ciri-ciri leader. Okay, dia cepat faham. Bila kita explain marketing plan, pam, okay, I understand. Cuba sampaikan balik, dia boleh sampaikan balik. Jadi orang seperti itu adalah leader. Dia ada kapasiti itu, kapasiti belajar dan mengajar. Learn and teach. Leaders must have that sifat itu. Okay? Kalau nak jadi leader kena ada sifat tu. Okay? Antara ciri leader tu orang yang aktif lah. Okay? Orang yang aktif organizing, promoting events. So mereka itu aktif dalam membina kerja-kerja, aktiviti yang boleh membantu tim. Okay? Dia bukan orang yang pasif. They create event, dia atur, dia organize events. So mereka adalah proaktif, orang-orang yang proaktif. Bukan pasif. Okay, kalau pasif itu bukan leader, itu pengikut. Kalau nak jadi leader, you must tak ada event, create event. Jangan tunggu orang lain atur event. You create event. Bersama-sama dengan tim lah. Okay. Aduh. Ialah perangai, good attitude. Okay, adalah ciri-ciri orang-orang yang menjadi leader. So you must have a good attitude, okay, positive attitude. Okay, apa dimasukkan situ ialah seorang leader mesti pandai, okay, mesti pandai nak cerita pasal bayaran yang kita bayar itu, bayaran langganan, bayaran package join. Seorang leader mesti mahir menyampaikan kenapa kita bayar, apa nilai yang kita dapat daripada pembayaran itu. Setiap leader must know that. Okay. Jadi kalau orang tanya macam soalan-soalan lepas yang soalan lepas pasal bagaimana kalau dia stop bayar. If you are a leader, you should know to answer those questions. Sebab kita tahu apa yang kita bayar tu, apa value-nya, apa nilainya. There is an exchange of your money and nilai. Okay, business ialah pertukaran nilai, tuan.
perniagaan ialah pertukaran nilai. Jual beli ialah pertukaran nilai. Kita pay something, we get something. Kita bayar sesuatu, kita dapat nilai daripada apa yang kita bayar itu. Jadi sama juga dengan Livegood. Kita ada bayaran RM250 dan ada bayaran bulan-bulan RM50. Jadi sebagai seorang leader, you must know apa tujuan dia tu. And you must know how to explain. Kita kena tahu macam mana nak sampaikan benda. Sebab itu basic knowledge. Basic knowledge. Bukan saja leader, semua orang. Setiap ahli mesti tahu nak sampaikan tu. Dan kalau tak boleh sampaikan tu, susahlah tuan-tuan. Dan bukan itulah maklumat asas yang perlu kita sampaikan kepada setiap prospek. How much you are paying, kenapa you are paying. Berbaloi tak bayar tu? Itu tuan-tuan, itu yang dia nak kata tu. Okey, so apa yang dia katakan tadi itu ialah jangan bengang, jangan marah, jangan kepada ahli-ahli yang lambat, yang slow, yang lembab, kan? Yang tidak give dia punya 100%. Jangan marah, jangan bengang, jangan, sebab setiap orang ada dia punya matlamat masing-masing, ada keperluannya masing-masing. Mungkin mereka tidak perlu kepada kewangan yang macam kita. Mungkin dia dah dalam zon selesa, so mungkin dia buat Livegood ni sekadar main-main saja. Sebab tu dia buat slow-slow, kan? Jadi kita tidak tahu orang punya latar belakang, orang punya background. So tak perlulah kita pressure dengan orang punya tindakan itu. Okay? Just bekerja sama dengan orang yang nak bekerja sama. Bekerja sama dengan orang yang betul-betul nak buat. Okay? Bagi mereka yang nak buat slow-slow, biarkanlah dia buat slow-slow. Tak payah kita pusing-pusing pasal tu, kan. Okay, itulah dia kata macam tu. Alright, so harap-harap tuan-tuan dapat pelajaran daripada situ. Besok adalah hari terakhir. Tomorrow is the last day of the month. And then kita akan masuk pada new year. Tahun yang baru. Jadi ada lagi satu hari. Okay, ada lagi satu hari untuk kita buat aktiviti menambahkan ahli kita untuk kita nilaikan prestasi kita untuk bulan Disember ini. Ya, bulan Disember ini. Okay, jadi si pun nak share statistik setakat sekarang. Dan setakat sekarang, setiap kumpulan itu, terutama 5 kumpulan itu, okay, secara live. Jadi tuan-tuan tengoklah sendiri, dia tim masing-masing. So bila tuan-tuan nak check, bila tuan-tuan nak check your own group, tuan-tuan pergi ke My Earnings. Syarikat dah sediakan sistem untuk kita, tuan-tuan. Syarikat dah sediakan sistem untuk kita itu. Jadi tak payah tanya aku punya tim macam mana. Jangan tanya tim aku macam mana, jangan tanya upline, tuan-tuan. Jangan tanya upline tim engkau macam mana. Tengoklah sendiri dalam sistem tu. Syarikat dah sediakan laporan-laporan untuk tuan-tuan tengok sendiri. Your team. Tidak payah tuan-tuan sibuk cari kertas pergi draw. Wasting your time. Buang masa saja, tuan-tuan.
Tak payah tuan-tuan draw your network. Network itu dia berubah setiap masa. 1 jam ada orang baru masuk. Buat apa tuan-tuan ambil kertas pergi draw dia? Tidak ada kertas yang boleh muat tuan-tuan punya tim tu. Tidak ada kertas. Apalagi buku. Okay. Jadi syarikat sudah sediakan sistem. Nak tengok kumpulan tuan-tuan, tengok dalam sistem lah. Buat apa tengok dalam buku? Dia terkini dalam sistem tu. Tuan-tuan punya tim sampai 10,000 kah, 20,000 kah, 100,000 kah, 1 juta orang kah, semua boleh ditengok di dalam sistem. Okay? Jangan buat kerja yang sia-sia. Tidak usah buat tu. Kerja sia-sia tu. Jangan tulis dalam buku, ni aku punya tim aku level 1, level 2, level 3, ni tim aku tulis. Tidak perlu ditulis. Semua ada dalam sistem. Terkini. Okay? Di mana nak tengok tuan-tuan, pergi ke My Team. Dapat My Team ini, tengok di atas ni, dia ada tulis sana View Enroller Tree. View Enroller Tree itu apa? Itu adalah tuan-tuan punya network sponsor. Network sponsor. Siapa sponsor siapa? Level 1 aku siapa, level 2 aku siapa, level 3 aku siapa. Semua ada di sini. Tak payah tuan-tuan sibuk-sibuk pergi tulis dalam buku ke, dalam apa, dalam kertas ke, dalam apa. Tak payah ambil apa tu kertas yang besar tu tampal di dinding. Semua tu kerja sia-sia. Ada cara yang company dah sediakan dah. Terbaik dah. Kan, tak apa lagi nak pergi zaman batu tu. Okay, jadi tekan ni View Enroller Tree. Bila tekan tu akan ada senarai nama di sini. Ini semua level 1. Tuan-tuan nak tengok level 1, dah ada di sini level 1. Nak tengok level 2, pergi ubah kat sini level ni. Level ni ubah pergi 2. Kalau nak tengok sampai level 2. Change view. Tuan-tuan tengok semua level 1 dan level 2. Semua ada di sini. Nama-nama dia semua ada. Bila tarikh dia join semua ada. Siapa penaja dia semua ada. Okay, reports are in your hand. Laporan ni semua di tangan kita. Okay, tak payah nak bawa buku network di sana sini kan. Ada dalam sistem. Ini level 1, ni level 2, ni level 1 sponsor level 2 lah. Kan senang nak baca tu. Rena level 1. Rena level 1, level 2 wealthy. Maksud dia apa tu? Maksud dia Rena sponsor wealthy lah. Bawah dia ada Wasli. Wasli pun level 2. Apa maksud dia tu? Wealthy sponsor Wasli ke? Tidak, sebab dia satu level. Wealthy level 2. Wasli pun level 2. Mana boleh level 2 sponsor level 2? Jadi maksudnya apa? Maksudnya Rena lah yang sponsor Wasli tu. Sebab Wasli level 1. Jadi semua orang ni level 2 ni disponsor oleh Rena. Rena sponsor Wealthy, Wasli, Margaret, Rena. Dia dua nama. Dominicus, Muhammad Zamri, Philip, Francis, Jairu. Ini semua disponsor oleh Rena. Tak payah kita tulis dalam buku. Dah ada dalam laporan. Online saja tuan-tuan. Ini lagi level 1. Level 1 ini maksudnya siapa sponsor? Saya lah. Sifu Gani lah sponsor. Saya lah. Sebab ini kan laporan Sifu. Okay. Jadi level 1 ini yang kita direct sponsor. Level 2 tu yang level 1 sponsor.
Macam tu lah tuan-tuan. Okay. Jadi tuan-tuan nak tengok, lah dua aku nak semua, nak tengok semua. Tekan all. Tekan all. Tekan change view. Tuan-tuan boleh tengok semua orang. Label keberapa pun tuan boleh tengok. Rena sponsor Wealthy. Wealthy sponsor Catherine. Catherine belum sponsor siapa-siapa lagi. Di bawah ni ada Parson. Parson sponsor Jamin. Nicholas. Nur Suhana. 3 orang dia sponsor. 3 orang dia sponsor. Okay. Tapi tak tahu ni, si Parson ni aktif ke tidak ni. Okay, di bawah ni Martina Amin. Martina sponsor Annie. Annie sponsor Abdul Wahid. Ini dah bayar dah. Dah bayar dah langganan bulanan. Okay. Baru tadi, hari ini. So, Martina sponsor siapa lagi? Lile. Martina ni dia sponsor Annie, Lile, Matija. Jadi, Martina level 3, dia yang level 4 tu dia lah sponsor. Bawah dia ni. Okay. Sampai di sini. Ini level 3. Jadi siapa sponsor Boni ni? Siapa yang level 2? Si Wealthy lah. Wealthy yang sponsor si Boni. Okay, tapi si Boni ni tidak. Di sini pun ada tulis penaja dia sini. Tapi tidak aktif. Sayang ni. Saya nampak dia punya gambar tu orang yang boleh bawa kan, tapi yalah, kadang-kadang gambar tu tidak melambangkan dia punya personality. Okay, so dia sponsor orang je. Gianna Madison lepas tu tak aktif. So sini ada Wasli. Siapa sponsor Wasli tadilah? Rena lah. Dia sponsor Wasli. Wasli ni aktif. Alhamdulillah dia aktif. Okay, dia sponsor anak dia. Anak dia sponsor Maslin. Maslin sponsor Noraini William. Dah sampai level 5 dah. Kan? Macam itulah. Itulah cara tuan-tuan nak lihat tuan-tuan punya laporan ni. Ini Sibu punya tim lah. Okay. So semua ada di sini. Tak payah tuan-tuan sibuk-sibuk nak cari kertas, nak tulis-tulis. Sudah ada di sini. Tinggal tuan-tuan belajar cara macam mana nak baca dia. Kan? Kalau tengok laporan ni, kalau tuan-tuan tidak faham tak guna juga, kan? Kena faham lah. Okay? So dia akan susun seperti ini. Ini panggil listing, senarai, listing. Senarai itu dia akan beritahu siapa penajanya di sini. Ini penaja ni tuan. Ini nama dia, ini level dia berapa, level berapa daripada kita. Okay, kalau dari sini Sibu dah tahu dah, siapa dalam tim aku dah sampai level 7. Oh, ni orang ni lah. Level 7, level 8, level 7, level 8 ni. Bila Sibu tengok level 7, level 8 ni, Sibu pun, melepas. Kan? Sibu akan kata dalam hati ya, melepas. Apa maksud dia tu, tuan-tuan? Sebab orang yang level 7 Sibu ni, Sibu tidak dapat komisen daripada bayaran dia. Level 7, level 8 ni Sibu tidak dapat komisen daripada bayaran dia punya RM250 itu. Bayaran dia join tu. Sibu tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Kerana dia sudah sampai level 7. Kalau pangkat gold, yang mana Sibu sekarang pangkat gold, Sibu boleh makan sampai level 6 saja. Muhammad Jani Aris ni okey lah. Sibu makan lah. Kan? Tapi bila Muhammad Jani ni sponsor Zainal, Sibu tidak makan Zainal punya bayaran tu. Dia dah lepas Sibu punya teritori. Dia dah keluar daripada Sibu punya jajahan tu. Kan? Umpama Sibu ni raja tu dia ada kawasan dia kan. Semua kawasan ni aku dapat dia punya income tax. Cukai.
Cukai aku dapat. Ini rakyat beta belaka ni kan. Rakyat beta belaka ni dia sampai 6 saja. Seorang gold, seorang yang berpangkat gold, dia umpama seorang raja yang kawasan dia sampai 6 saja, level 6. Level 7 dah tak boleh dah. Okay, gold. Jadi sebab itu Sifu bermati-matian setiap malam kerja, pagi siang malam kerja untuk naik pergi platinum. Bila naik platinum, maka dapatlah makan level 7, level 8 ni. Tetapi yang baru, yang lama sudah lepas. Yang lama itu sudah lepas, tuan-tuan. Okay? Tidak boleh kita kira yang lama. The new membership, pembayaran yang baru itu, bila Sifu capai platinum, barulah itu Sifu boleh makan dia punya commission fast start bonus tu. Fast start bonus itu. Okay? Jadi kalau lihat, ini banyak ni tuan. Banyak ni. Banyakkah, ramai kah? Okay? So, yang 7878 ni, ni 777 ni kan. Semua si Khairul punya tim, Muhammad Khairul punya tim, ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang bawah dia ni. Satu orang pun Sifu tak dapat commission dia. Okay? Sebab tu kita tidak boleh slow-slow. Buat bisnes live good tidak boleh slow-slow. Kalau slow-slow bermakna banyak commission yang hangus. Ini commission ni, hangus. Bagi Sifu hangus lah. Sebab apa? Dia level 7. Sifu boleh makan level 6 je. Sehinggalah Sifu capai platinum itu. Which is target Sifu besok lah. Tapi nampak gaya tim kita ada yang capai, ada yang tidak capai. Jadi Sifu pun tidak capai. Okay? Sebab Sifu perlukan 5 kumpulan yang capai 100 orang. 5 kumpulan yang capai 100 orang. Jadi kalau 5 kumpulan kali 100, 500. Bila 500, Sifu platinum lah. Platinum lah. Okay? Ini pelajaran untuk tuan-tuan. Tak perlu catat sana, catat sini dalam kertas. Tuan-tuan punya network, semua ada dalam sistem. Tengok saja dalam sistem. Okay? Setiap orang mesti pantau dia punya tim masing-masing. Okay, so ini satu. So yang kedua ialah tuan-tuan nak tengok matrix. Nak tengok matrix di mana? Tadi bila tuan-tuan masuk tu dah dalam matrix tu. Okay. So tengok di atas ni tuan-tuan. Okay. Regular matrix view, matrix list view. Dia ada dua, matrix ni dia ada dua. Satu berbentuk petak-petak, satu lagi berbentuk senarai. Senarai. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tekan tadi my team kat sini, bila tuan-tuan tekan my team, dia memang dalam bentuk di depan kita ni dalam bentuk petak-petak. Dan petak-petak ni dia ada warna-warna. Warna tu tengok atas ni. Okay. Kuning tu gold. Ini bronze. Ini unranked. Ini silver. Ini platinum. Ini diamond. Ini tak ada. Kan? Jadi dari sini tuan-tuan tengok Sifu dah kuning. Kuning tu maksudnya gold lah. Kan di bawah Sifu ni ada siapa nama ni. Tuan-tuan boleh petak dia, tekan petak dia tu. Di bawah tu tengok nama dia. So Rena di sebelah kiri. Orang pertama yang Sifu sponsor ialah Rena. So dia di sebelah kiri Sifu. Yang sebelah kanan Sifu ni siapa? Muhammad Yaakob Pangeran. Ni sebelah kanan Sifu. Ini matrix tuan-tuan. Inilah matrix. Okay? Dalam bentuk petak-petak. Jadi Sifu tahu siapa orang pertama Sifu yang sponsor dia lah. Dia masuk sebelah kiri kan. Orang yang kedua Sifu sponsor kanan. Okay. Tidak ada spillover di sini. Satu spillover pun tidak ada masuk dalam tim Sifu. Daripada upline Sifu. Tidak ada satu orang pun. Okay. Kenapa tidak ada spillover masuk dalam tim Sifu? Sebab Sifu laju buat kerja. Sifu laju buat kerja.
Jadi upline Sifu tu kalah dengan Sifu, Sifu lebih laju daripada dia. Jadi tidak akan ada spillover daripada dia masuk Sifu punya tim, tidak ada, sebab dia punya metrik banyak lagi yang kosong dia perlu isi. Sebab itu dalam bisnes kita jangan berharap kepada upline. Kalau nak laju jangan berharap kepada upline. Kita buat sendirilah, tuan-tuan. Ini contoh Sifu dengan upline Sifu. So Sifu akan lebih ke depan daripada upline Sifu. Lebih ke depan. Ya, kita berterima kasih kepada upline sebab dia lah yang ajak kita masuk. Sampai bila-bila pun kita kena berterima kasih kepada siapapun upline kita itu. Sama ada dia aktif ke, tidak aktif ke, dia bantu kita atau tidak bantu kita ke. Sebagai adab, sebagai sopan santun. Rukun negara tu. Ya, rukun negara tu. Okay. Kita kena berterima kasih kepada siapa yang introduce kita dengan Live Good ini. Tak kisah dia bantu kita ke tidak bantu kita ke, dia ada spill over ke tak ada spill over ke, tetap kita kena berterima kasih kepada dia. Okay. So sukses tadi yang diberitahu dalam leader-leader yang share tadi. Success in your hand. Jangan salahkan upline. Upline saya tak bantu saya. No. Tak ada kena mengena dengan upline kau. Sukses engkau lah. Di tangan engkau lah sukses engkau tu. Right? Macam itulah. So ini bersambung tuan. Kalau kita tekan ni dia akan sambung ke bawah ni. Setiap petak ni dia ada sambungan di bawah. Dia akan tunjuk 1, 2, 3, 4 level. Nak tengok bawah, tekanlah petak tu. Jadi bersambung-sambung lah. Kalau kita nak tengok keseluruhan kita punya matrix, tuan-tuan tekan yang list. Matrix list. Tekan yang tu. Okay, so dia dalam bentuk list. Dan dia beritahu level 1 ada berapa, 2, 3, semua ada berapa. Jadi kita boleh nampak. Ini kenapa sampai 14? Sebab Sifu belum capai platinum. Sifu belum capai diamond. Kalau level 15 hanya untuk diamond atau crown. Okay. Jadi kalau gold dan platinum dia sampai 14. Dan setiap orang di sini ni Sifu dapat 25 sen US punya sen lah. Atau lebih kurang kita kata RM1 2 kupang. Setiap orang di sini ni Sifu dapat RM1 2 kupang. So Sifu tidak perlu lagi guna duit Sifu sendiri untuk bayar yang $10. Tak perlu, dari sini Sifu dah dapat commission metrik ini. Satu orang RM1.20. So kalau ada 40 orang, kita tengok yang ni saja pun tuan-tuan. Okay. Yang level 6 ni ada 52 orang. Daripada situ saja. Kan, atau yang ni lah, ini senang. Level 11 ni. Level 11 ngam-ngam 40 kan. 40 orang. Daripada situ saja tuan-tuan, Sifu dah boleh guna duit tu untuk bayar bulanan tu. Yang RM50 tu. Daripada bayaran 40 orang di level 11 Sifu ni, dah boleh dah bayar yang bulanan tu. Jadi tidak perlulah Sifu guna duit sendiri. Setiap bulan mesti ada. Kan, setiap bulan mesti ada duit untuk bayar yang bulanan tu. Ini ambil cerita yang level 11 saja pun dah cukup dah boleh bayar. Apalagi yang lain-lain ni. Okay. Sudah ada ratusan orang dalam tim Sifu. Dah pangkat gold kan. Dalam pangkat gold dah ratusan lah. Jadi setiap bulan bila mereka maintain yang RM50 itu, bermakna ini jalan. Sebab itu Sifu kata bonus yang penting adalah bonus metrik, sebab dia adalah bonus yang berulang-ulang. Setiap bulan ada bonus tu. Orang bayar RM50 tu.
Okay, kalau nak tahu nama dia, tengok di bawah ni. Ada nama-nama dia di sini. Level keberapa dia beritahu. Nama dia beritahu. Penaja dia beritahu siapa taja dia. Bila dia join, ada kat sini. So ini matrix, tuan. Ini bukan sponsor. Jangan salah tengok. Kalau matrix lah. Kalau sponsor lah. Dia berbeza. Tadi yang sebut tunjuk itu sponsor. Yang ini sekarang sebut tunjuk ni bukan sponsor. Ini matrix. Matrix. Cuma tuan-tuan boleh tahu lah siapa yang sponsor dia. Tapi ini sebenarnya matrix. Level 1 dengan level 2 ni bukan pasal sponsor, bukan. Dia kedudukan dia dalam hierarki matrix. Dan di sini ada dipanggil auto ship date. Auto ship date itu maksud apa? Itu maksud dia sudah bayar sampai bila punya membership. Okay, kalau kita nak tahu, aku punya kawan ni dia dah bayar tak dia punya membership. Kalau kita nak tahu sama ada dia sudah bayar atau tidak, tuan-tuan masuk di sini, tengok di sini. Di bahagian ini. Auto ship date. Di sini pun nak tahu, si Rena ni dah bayar ke belum? Tak payahlah si tanya, Rena kau dah bayar belum? Tak payahlah, si tengok kat sini je. Dalam laporan ni si tahu dah. Rena dah bayar lah sampai 25 hari bulan 2. Dah bayar sampai 25 hari bulan 2. Kan? Kita boleh tahu sendiri, tak payah tanya. Buka laporan saja. Wealthy sampai bila? Bulan Januari dia dah bayar dah sampai 25 hari bulan Januari. Catherine sama 25 hari bulan 1. Semua ada di sini. Ini. Daripada sini lah, tuan-tuan. Kenapa si tahu siapa yang belum bayar? Tengok ini. Nur Suhana Abdullah. Dia belum bayar ni. Dia expired pada 20 hari bulan 12. Dah lepas dah. Okay. Dah lepas dah. So Pasan Jakia ini adalah penaja kepada Nur Suhana. Okay. Jadi sebagai tugas seorang penaja, dia kena beritahu kepada Nur Suhana ni. Besok ada masa lagi. Besok ada masa lagi. Besok tarikh terakhir untuk dia buat bayaran ni. Kalau tidak, dia punya metrik ini akan hilang. Nur Suhana punya metrik ini akan hilang. Dia menjadi member, bukan member, dia menjadi consumer. Okay, tidak layak untuk terima bonus. Kalau tidak bayar bulanan tu, tidak layak terima bonus. Kalau tuan-tuan sponsor orang pun, tuan-tuan tak dapat commission tu. Okay, jadi pastikan maintain. Sama juga jamin. Jamin ni dah lagi lama ni. Belum bayar. Nicholas, ini dah tak ada tarikh dah. Tak ada tarikh ni, tuan-tuan, maksudnya dah lama dia tak bayar dah. Bulan lepas pun dia tak bayar. Itu maksud dia. Kalau tak ada tarikh di sini, tuan, maksudnya bulan lepas pun dia tak bayar. Bulan ni tak bayar, bulan lepas pun dia tak bayar. Okay? Semua ada di sini, tuan. Tuan boleh tengok apakah kawan kita tu dah bayarkah belum. Semua ada dalam laporan ini. Tengok dalam tuan-tuan punya sistem, buka matrix dan buka bahagian list. Matrix list. Okay? Macam tu. So kena pandai tengok laporan tu, tuan. Supaya tuan-tuan mendapat maklumat lah. Kalau kita nak berjaya, kita mesti tahu maklumat. Maklumat di dalam tangan kita.
Kalau kita tak pandai baca laporan, itu masalah tu. Kita dalam kegelapan. Tak tahu tu gelap. Kan? Umpama tak ada cahaya lah. Ilmu tu kan cahaya, pengetahuan tu kan nur, cahaya. Jadi kalau tuan-tuan tidak tahu cari maklumat, tuan-tuan dalam kegelapan. You are in the dark. Okay? Sistem dah ada, tinggal tahu nak guna sistem tu. Tinggal nak tahu guna. Jangan tanya orang, tuan-tuan. Orang lain pun ada masa dia nak guna masa dia, kan? Jadi maklumat ni dah ada dalam sistem, pandai-pandailah tengok. Pandai-pandailah tengok sendiri. Okay, so itu dalam bahagian my team. Okay, my team. So dia ada enroller tree, dia ada metric list view, dia ada yang petak-petak ni. Yang kedua, tuan-tuan nak tahu pasal team, tuan-tuan, ialah di sini my earnings. My earnings. Okay, semua orang ada. Semua orang ada. Jadi masing-masing tengoklah. Masing-masing tengok. So tengok di mana? Di view rank ni. Aku nak tahu pasal team aku. Aku tengok dalam view rank. Tadi yang pertama dalam my team. Yang kedua ialah di view rank. Tekan view rank itu. Butang tu. Okay. So ada bar-bar ni. The yellow bar. Kan? The yellow bar tu, tuan-tuan, ialah tuan-tuan punya prestasi. Tim. Prestasi dan personal punya prestasi. Mengikut pangkat yang seterusnya. Okay. Jadi kalau tuan-tuan gold, dia tulis sini gold. Kalau tuan-tuan bronze, dia sini tulis bronze. Kalau tuan-tuan sekarang silver, dia tulis sini silver. Di bawah ni dia akan beritahu pangkat seterusnya. Berapa lagi nak capai? Dia akan beritahu sini bilangan orang yang perlu dicapai untuk pangkat seterusnya. Okay, jadi kalau tuan-tuan sekarang bronze, tuan-tuan nak pergi ke silver. Dia akan beritahu sini berapa nak capai silver tu, dia akan tulis 20. Silver kan 20. Dia akan tulis sini 20. Tuan-tuan punya team sekarang berapa? Mungkin 12, 13. Dia akan tulis sini berapa dalam tim. Okay, di sini dia akan tulis. Di sini dia akan tulis berapa you sponsor. Dia akan tulis semua tu. Jadi tengoklah dalam sistem masing-masing. Aku jauh lagi tak nak capai silver tu? Berapa lagi aku nak capai? Jangan tanya upline. Tak payah tanya upline. Tengoklah sendiri. Bukalah you punya tim. Engkau punya upline mana? Dia tahu bukan dia tengok pun. Dia kena buka engkau punya sistem baru dia tahu. Jadi engkau yang ada password, engkau yang ada username, engkau lah tengok sendiri, kan? Upline mana boleh buka engkau punya password? Engkau ada password. Engkau ada tukar password lagi dia tak boleh tengok, kan? Kalau engkau tak buka password atau engkau share password engkau dengan upline engkau, bolehlah tengok. Tapi dia pun banyak masa dia nak guna benda lain, tuan-tuan. Jadi maklumat-maklumat nak tahu pasal team ni, tengoklah sendiri. Tengok sendirilah. Sebab ni benda yang tuan-tuan kena tengok hari-hari. Hari-hari kena tengok ni. Takkanlah hari-hari nak tanya upline, kan? Semua orang mesti pandai nak login. Mesti pandai nak login. Mesti tahu username, mesti tahu password. Kalau ubah password, pastikan catat. Ada yang ubah password tapi tidak catat. Last lupa password. Masalah lagi kalau lupa password. So bar ini tuan-tuan adalah dia punya penanda di mana tuan-tuan berada.
Jadi Sifu tunjuk sekarang Sifu punya tim. Pada malam ini ada 406 orang. Nak capai 500. Jadi bar dia tunjuk kat sini. Harap-harap Sifu, perancangan Sifu nak capai kat sini. Besok capai sini, tapi nampaknya tak dapat rasanya. Kan, sebab ini jauh lagi ni, 406 pergi 500. Okay. Jadi nak tahu detailnya pergi bawah. Pergi bawah ni, dia tulis kat sini. Tim, dia nama-nama ini mengikut nama orang yang kita direct sponsor. Okay, nama-nama yang senarai bawah ni adalah orang-orang yang kita direct sponsor. Okay, bilangan ini adalah bilangan orang di dalam grup itu. Itu maksud dia, bilangan yang aktif. Jadi kalau ini Julia punya tim ada 139 yang aktif, dan yang sebelah sini ini adalah yang sudah bayar bulan itu. Bulan semasa. Jadi 139 orang ni semua dah bayar. Which is good lah. Baguslah tu. Baguslah tu. Semua dah bayar. Semua dah bayar bulan Disember. Setiap orang. Yang 139 orang ini. Okay, so good sebab dia dah capai 100. Tim Julia dah capai 100 orang. Bermakna berjaya lah, baguslah. Okay, the second team. Tim yang kedua, yang Sifu direct sponsor ialah Soim. Muhammad Soim Ghazali. Kalau Julia orang Melaka, kalau Soim orang Putrajaya. So dia Sifu direct sponsor. Jadi itu tim Sifu yang kedua. Tim pertama di bawah Julia, tim kedua ialah di bawah Soim. Di bawah Soim ini adalah orang-orang lain yang dia sponsor. Termasuklah si Major Helmi yang di Melaka itu. Major Helmi pula sponsor si King Romeo yang di Sandakan tu. Jadi semua dalam tim ini. Okay, tim King Romeo di dalam tim Muhammad Soim. Now tim kedua ini prestasinya belum capai 100. Okay, tinggal 2 orang. Jadi okey lah tu. Kan? Kita nak capai 100. Paling lewat besok. Setiap tim Sifu ni, Sifu nakkan mereka capai 100. So, tim Soim kira okey. Sebab besok insya-Allah tak ada arau. Sudah tentulah. Kalau ikut prestasi yang lepas-lepas, sudah tentulah ada 2 orang. Maybe more. Sifu yakin tu. Kan? InsyaAllah lah. Ya. Jadi 2 tim ini okey. Bagi Sifu okey. Tim Julia okey. Tim Soim okey. Now tim Rena tidak okey lah. Kalau kita bandingkan dengan tim yang 2 ni. Ya. So 51 orang dalam tim Rena punya tim. Halfway. Separuh jalan. Okay. Tim Julia dah sampai lah. Tim Julia dah sampai destinasi. Tim Soim sikit lagi nak sampai destinasi. But tim Rena, tim Pak Taib dan tim Pangeran Yaakob masih di 38-37. Okay. Tim Rena separuh jalan. So this is a long way to go. 2 tim ini pun masih jauh juga ni. Separuh jalan. Okay. Jadi secara overallnya sebab ada yang di antara 5 ni ada yang dah ke depan, jauh ke depan, ada yang tertinggal di belakang, kan? Jadi kalau secara overallnya dia dalam average saja.
purata. Purata, kalau kita ambil 5 tu digabungkan, jadi hasilnya tu tidak mencapai tujuan, tidak mencapai target kita. Kerana jumlahnya cuma 406. Yang sibuk target ialah 500 by tomorrow. Kan? Kecuali ada mujizat ke apa. Ada mujizat kan besok masuk 94 orang, jadilah 500 kan. Kena ada mujizat itu lah. Okay. So, ini prestasi kita. Jadi kita kena terima dan kita kena work harder. Kena kerja keras. Terutama tim part time ini dan tim pangeran. Okay. Kena kerja keras untuk kita jangan tertinggal di belakang. Okay. Sahabat-sahabat kita ni dua tim ini dah jauh ke depan. Okay, jangan terlalu belakang lah. Jangan terlalu tertinggal di belakang. So, tim-tim yang lain ni, ini menunggu ini tim Aminuddin, ini yang Sibu kata yang tempoh hari itu orang sahabat Sibu yang tidak menaja orang. Dia tidak menaja orang ni, tapi dia punya metrik besar. Dia punya metrik itu besar. Kan, si Abdul Halim ni, dia tidak menaja orang ni. Jadi dia kerjanya maintain saja bulan-bulan tu guna bonus. Dia maintain guna bonus. Okay. Jadi Sibu tidak risau pasal dia sebab dia punya metrik jalan. So Aminuddin ni dia cara dia jadi jet. Kan, strategi dia jadi jet. Jadi dia harapkan Sibu nanti bila jadi diamond, Sibu akan masuk 3 akaun bawah dia. So tim dia akan jalan bila Sibu jadi diamond. Okay. Tim Hisham dia kena buat kerja dia. Sebab dia bukan ahli jet. Miss Nia ini ahli jet. So Sibu akan gerakkan tim dia bila Sibu jadi diamond. Christine juga ahli jet. So Sibu akan gerakkan tim dia bila Sibu jadi diamond. Nampak ini bukan jet. So dia kena gerakkan tim dia. Jadi orang tahu. Okay. So Ahmad Faizal. Arinda ini tim jet. Saya Ahmad Faizal bukan. Zaini ini Zaini ini di Brunei. Okay, dia kena gerakkan tim dia. Okay, ID Syam dia kena gerakkan tim dia. Sylvia jet. Syarudin jet. Nur Aini jet. Okay. Macam itulah. So bila Sibu jadi diamond, so banyak tim ini akan bergerak lah. Banyak tim ini akan membesar sebab Sibu yang akan besarkan tim-tim itu, terutama yang jadi ahli club jet. Okay. But for now, untuk sekarang Sibu fokus yang ini. Okay, sebab nak pergi ke diamond tu, Sibu nak bekerja sama dengan these people. Okay, dan Sibu sangat berharap tim-tim part time ini berjalan. Sebab ini melambangkan Sibu punya tim di Indonesia. Okay. Tim Indonesia di sini, di part time punya tim. Dia Sibu nak harapkan dia bersaing dengan Julia punya tim ni. Okay. So for now Sibu tidak nampak lagi pergerakan daripada tim part time ini. Okay. Agak ke belakang. Dia agak ke belakang. So kena work hard. Work harder. Tomorrow last day. Tomorrow last day masih sempat lagi tuan-tuan nak dapatkan tiket bertuah. Now tiket bertuah nak tahu di mana? Tuan-tuan tekan butang ni. Contest qualifiers, tekan butang tu. Okay. Tuan-tuan masukkan tuan-tuan punya user ID di sini. User ID masukkan di sini. Mana nak tengok user ID? Di mana nak tengok user ID? Tuan-tuan pergi ke tuan-tuan punya My Info. Tekan My Info tu. Okay. So ada user ID tuan-tuan di sini.
Copy yang benda tu, copy. Lepas tu pergi ke contest qualifiers. Tekan kat sini. Okay. Paste kat sini. Lepas tu search qualifiers. Berapa tiket tuan-tuan ada, dia beritahu. 2. Dia kata sini members enroll, tuan-tuan. Orang yang tuan-tuan taja tu. Okay, jadi tengoklah. Kalau tuan-tuan taja yang before 14 hari bulan, 1 ke 13 hari bulan, tuan-tuan dapat 2 tiket satu orang. Okay. Jadi kalau 2 macam ni, 4 tiket lah. Tapi kalau tuan-tuan taja selepas 14 hari bulan, 14 hari bulan dan selepasnya, itu satu orang satu tiket. Jadi kalau 2 tiket, 2 lah. Kan? Itu. Jadi dia ada 2 kategori. Sebelum 14 hari bulan dan selepas 14 hari bulan. Sebelum dapat 2 tiket, satu orang yang kita taja itu. Itu cara tuan-tuan. Jadi tengok masing-masing punya member ID, masuk kat sini, masukkan dia punya nombor kat sini, tekan butang ini. Jadi tuan-tuan akan tahu berapa yang ada. Bilangan orang yang tuan-tuan sponsor, dia beritahu. Jadi adalah tiket tu. Bukan dia hantar tiket pada tuan-tuan, tidak. Kan? Oh, Sifu mana tiket? Bukan dia hantar tiket yang kertas, tidak, tuan-tuan. Tiket tu ada dengan syarikat. Tandanya kalau tuan-tuan ada sponsor sini, adalah tu. Nanti minggu depan tahun baru sudah kan. Dia buat cabutan bertuah tu kan. Dari sana nanti adalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan punya tiket tu bernasib baik, tuan-tuan menanglah. So ada 2 hadiah, sama ada yang $10,000 atau yang $50,000. Okay. Yang $10,000 tu adalah tiket yang tuan-tuan sponsor orang pertama. Siapa yang tuan-tuan sponsor orang pertama, tuan-tuan dapat tiket. Tiket itu untuk dimasukkan yang $10,000. Orang yang kedua tuan-tuan sponsor, itu dimasukkan dalam yang peraduan yang nombor 2. Yang $50,000. Siapa sponsor 2, 3, 4, 5, 6 tu, itu semua masuk dalam yang kedua, yang $50,000. Kan? Mudah-mudahan adalah yang menang. Kan? Walaupun dia punya peratus tu agak kecil sebab terlalu ramai orang yang ada tiket. Tapi siapa tahu nasib sesiapa lah. Kita tidak tahu nasib siapa kan. Okay, boleh jadi dia ada 1 tiket je, tapi tiket dia menang. Boleh jadi. $50,000 tuan-tuan, RM240,000 tu. RM240,000. Banyak tu tuan-tuan. Terus jadi suku jutawan tu. Kan? Suku jutawan tu. Alright. Macam itulah cara nak cek. Kan? Jangan tanya Sifu mana tiket aku? Jangan tanya macam tu. Tuan-tuan tengok sini kat sini. Ada tak? Kan? Kalau ada, adalah tu. Okay. Siapa yang menaja tu mesti ada lah. Ya. Tunggu saja tarikh bila diumumkan nanti. Siapa pemenang dia. Alright, dah 11.20. Dah 11.20 minit dah, tuan-tuan. Okay. So work harder. Okay, terutama yang 3 tim tu. Besok kita nak cuba banyakkan. Satu nak dapatkan tiket free tu. Jadi sponsor lah. Oh, tak ada orang yang boleh sponsor diri sendiri lah. Sponsor diri sendiri lah. Kan? Oh, tak dapat sponsor besok, sponsor diri sendiri. Bilangan akaun tidak ada limit. Tidak ada limit berapa akaun yang kita boleh miliki. Tidak ada limit. Jadi besok nak sponsor, tak ada orang tak aku nak sponsor. Siapa? Sponsor diri sendiri. Sponsor diri sendiri. Dapat 1 tiket lagi. Kan? Macam tu lah. Sahabat-sahabat tuan-tuan yang orang-orang baru ataupun prospek tuan-tuan. Orang-orang baru atau prospek, tuan-tuan guna video-video rakaman. Video-video rakaman berikan kepada mereka. Kita ada bahasa Indonesia, kita ada bahasa Inggeris, kita ada bahasa Malaysia. Video rakaman
Zoom meeting yang Sifu jelaskan A sampai Z. Cerita company, cerita marketing plan, semuanya Sifu cerita. Tuan-tuan share video itu. Share video itu kepada mereka. Jadi mereka boleh tengok sendiri di rumah mereka, di mana mereka berada. Siapa-siapa prospek tuan-tuan yang nak tahu pasal Live Good, sudah ada video-video itu. Share saja video itu pada mereka. Ada soalan, tanya. Kalau dia, tuan-tuan kena follow up lah, tanya dia apa, dah tengok tak belum video ni? Dah tengok, okey, apa bahagian yang tak faham? Mesti ada conversation. Mesti ada perbualan, tuan-tuan. Berikan video, lepas tu besok tanya dia. Itu cara kita closing. Itu cara kita menaja. Cara menaja macam tu lah, tuan. Sharing the video, besok tanya. Apa yang tak faham? Dah bersedia ke nak join? Kita kena lead dia, kita kena tarik dia sampai dia masuk ke pintu untuk dia daftar. Sampai dia masuk ke pintu untuk dia bayar. Cara kita tarik itu dengan kata-kata, perbualan. Bagi dia video, tanya. Tanya, itulah tuan-tuan cara closing. Bertanya itulah cara closing. Jadi kena pandai cara bertanya. Hamidah dah bersedia ke untuk join? Tanya kan? Hamidah dah tengok tak video semalam tu yang saya bagi tu? Bertanya kan? Cukup tak duit 250? Bertanya kan? Semua itu pertanyaan untuk closing. Masalahnya tuan-tuan tidak bertanya. That's why you don't sponsor people. Tidak bertanya kepada prospek. Pasti bertanya. Itu cara closing. Tidak ada cara lain. That is the way. That is the way. Full stop. Tanya. Tapi tanya itu bukan tanya yang sembarangan. Dia mesti ke arah closing. Closing. Tu. Video dah ada. Melambak video dekat YouTube Sifu channel tu. Pilih mana video yang sesuai, bagi kat dia. Lepas tu follow up, bagi video, follow up. Sooner or later you mesti dapat orang. Mestilah. Dan masukkan dalam grup WhatsApp kita. Itu cara itu saja cukup dah untuk kita menaja orang. Share YouTube video, asking questions, masukkan orang dalam grup WhatsApp. That's it. You can sponsor 1, 2, 3, 4, 10 orang, 20 orang. Dengan cara itu saja. Tidak susah menaja. Tidak susah menaja. Yang pentingnya kita bertanya. Bertanya. Okey? So, mana lagu aku?